Jadi selamat datang ke Indonesia Arena untuk satu lagi pertemuan sejarah membabitkan Indonesia dan juga 5 samurai yang mahu mencipta sekali lagi kejuaraan di pentas Asia ini. Pertemuan kali keempat dan kebangkitan sepak futsal Indonesia, dan ruang di situ dibuka hantaran lebih kepada mencari Takahiro Motoishi yang masa reset kembali yang bermula semula. Yogi Saputra lepas, percubaan dilepaskan dengan kaki kirinya dan tandukan dalam keadaan yang cukup terdesak di situ oleh Rio Tokai untuk mengeluarkan bola. Antara keputusan terbesar di peringkat suku akhir yang pernah direkodkan. Dan kini ada ruang, terkena tiang ke sebelah kanan untuk Shauki Saud. Shauki menggunakan kekuatan fizikalnya. Shauki Saud dengan rempatan, dan kini ada peluang untuk Indonesia. Bryanik dan berjaya dihalang. Tomoki Yoshikawa, pemain paling berusia di gelanggang ketika ini. Dan kini ada peluang untuk Indonesia. Terlepas di situ Samuel Eko dengan rempatan. Dan Indonesia berada di hadapan. Mengejutkan Jepun di Indonesia Arena. Ada biasa di situ. Dan Hiroshi Tabuchi gagal untuk, sebenarnya adakah ini yang mau dilihat? Kesilapan atau kesalahan daripada Reza Gunawan? Adakah tangkapan sudah dilakukan oleh Hiroshi Tabuchi? Ataupun bagaimana penilaian daripada kedua-dua pengadil ini? Antara cerita dan jaringan itu disahkan oleh Fahad Bari Al-Husani dari UAE. Kini Shimizu, satu step over, rempatan, kaki kiri sekali lagi yang mengenai tiang. Belum lagi bernasib baik untuk Jepun. Dan kini peluang kedua, tepisan daripada Ahmad Habibi. Motoishi untuk Yamanaka, satu setup yang baik. Dan kini peluang untuk Indonesia melakukan serangan balas, menukar kelajuan di situ daripada Shauki Saud, namun tidak cukup untuk mengejar bola tersebut. Sampai kini usaha daripada Uchida, ia dihalang oleh Habibi. Eko biarkan ke sebelah kanan, rempatan dilepaskan. 2-0. Luar biasa di Indonesia Arena. Kali ini giliran Ardian Syahnur untuk mencipta sensasinya di separuh akhir ini. Tukaran lantaran dibawa masuk Kazuya Shimizu. Satu gerakan yang baik dan tenang saja Habibi. Bryanik untuk Adrian Shah, lepas antaran tersebut. Ruang yang dicari Shauki Saud. Hiroshi Tabuchi sempat untuk menumbuk keluar bola tersebut selepas antaran yang pastinya jaringan itu tidak akan disahkan. Pas antaran yang dilakukan, peluang untuk Jepun, ada hadangan, dan itu pastinya memberikan sepakan percuma selepas Shunta Uchida dijatuhkan. Dan itu pasti merumitkan. Set pace down, mengenai palang sekali lagi. Belum lagi. Dapatkan Yoshimura semula. Ini rempatan akhirnya. Jaringan pertama untuk Jepun muncul.
Apabila Takehiro Motoishi menebus kembali kehampaannya. Selepas sebelum ini beliau yang menjaringkan gol sendiri. Dan datang semula Jepun di sebelah kanan. Kali ini satu percubaan yang berbahaya daripada Shoto Yamanaka. Harada dibawa masuk. Pemain berpengaruh dan kini peluang untuk Indonesia. Selepas kesilapan daripada Kokoro Harada yang baru saja masuk. Ke belakang rempatan daripada Uchida. Dan kini peluang untuk Indonesia. Bersih balingan jauh. Shimizu. Bijak sentuhan-sentuhan yang dilakukan. Shimizu melakukan pusingan. No, masuk juga akhirnya. Kazuya Shimizu bukan saja seorang kapten pasukan, namun beliau juga menunjukkan kualiti. Samoeko bicara kini peluang untuk Indonesia. Firman Ardiansyah. Kali ini barulah benar-benar luar biasa. Uchida. Kokoro Harada bertukar-tukar hantaran. Mereka memiliki kelebihan seorang pemain di bahagian atas. Yamanaka, hantaran semula tidak menjadi dan percubaan jarak jauh. Harada. Uchida semula rempatan daripada Uchida. Dawan terkena tangan. Oh. Ini situasi menarik. Kerana Iqbal Rahmatullah seperti mengeluarkan sedikit tangannya itu. Penalti. Penalti untuk Jepun. Selamatkan pasukannya buat kali yang kedua. Ahmad Habibi pula ada tanggungjawab besar untuk menafikannya. Dan Jepun kembali menyamakan kedudukan dalam 38 saat yang terakhir. Prayonik dengan rempatan percubaan susulan dari Firman Ardiansyah. Boleh menjadi momen yang terakhir dan tamatnya aksi untuk 40 minit dalam tempoh sebenar permainan. Situasi yang memusnahkan. Dan pertahanan Jepun, kesilapan Reza Gunawan. Adakah ini jaringan kemenangannya? Apabila Reza Gunawan menggunakan peluang yang dimiliki hasil satu kesilapan di bahagian pertahanan Jepun. Uchida, rampasan dapat dilakukan dan peluang itu disudahkan. 5-3. Pintu gol tengah luas. Ia bagaikan menjamput terus. Jaringan kelima untuk Indonesia. Dan saya kira Dewa Rizky ke belakang.
Ushida, satu hantaran berbahaya dan satu lagi sepakan penalti untuk Jepun. Si kelihatan seperti dijatuhkan oleh Ahmad Habibi ataupun keputusan yang akan mengambil sepakan ini dari Kazuya Shimizu. Satu berita yang cukup sensasi untuk sukan futsal ini. Apabila Jepun ditewaskan, Indonesia ke pentas akhir. Untuk Piala Asia Futsal. Dan buat pertama kalinya selepas 3 pertemuan sebelum ini di pentas Piala Asia, mereka tewas kepada Jepun. Dan hari ini mereka membuktikan sesuatu yang luar biasa. Jepun ditewaskan. Misi balas dendam akhirnya terlunas jua. Dan keputusan masa penuh selepas masa tambahan. Indonesia 5, Jepun 3.